Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak membicarakan tentang subtopik 3.2 bagi topik bab 3, iaitu peranan sistem saraf dalam manusia. Topik kecil, organisasi sistem saraf. Organisasi sistem saraf yang mana terdiri daripada dua sistem. Yang pertama, sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf periferi. Okey, rujuk kepada rajah ni. Okey, dapat perhatikan di sini, sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Manakala sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium yang keluar daripada kawasan otak dan juga sistem saraf spina yang keluar daripada saraf tunjang. Okey. Jadi untuk ringkasannya, untuk ringkasan, bagi sistem saraf manusia terbahagi kepada pertama, sistem saraf pusat SSP. Sistem saraf pusat dia ada otak, dia ada saraf tunjang. Okey. Yang kedua adalah sistem saraf periferi. Dia ada saraf kranium dan satu lagi ialah saraf spina. Okey, boleh jelas? Boleh faham setakat ni? Sistem saraf pusat ni sistem saraf utama. Ya? Okey, otak dan saraf tunjang, sistem saraf pusat. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada struktur otak. Struktur otak manusia. Ni dia struktur otak kita. Terdiri daripada 3 ruangan atau 3 bahagian yang utama, iaitu pertama cerebrum, yang kedua cerebellum dan yang ketiga medulla oblongata. Selain daripada tu, otak juga ada, kat otak juga ada sekejap kan. Kat otak juga ada kelenjar pituitary atau kelenjar induk. Kita ada hypothalamus dan kita ada thalamus. Kawasan selepas daripada medulla oblongata ni adalah saraf tunjang. Saraf tunjang. Jelas Okey, bahagian cerebrum, bahagian paling besar otak ni. Cerebellum bawah dia, bawah cerebrum dan medulla oblongata. Setiap bahagian ni ada fungsi yang berbeza. Okey, setiap bahagian ada fungsi yang berbeza. Kita pergi tengok kepada cerebrum. Ini kawasan cerebrum. Cerebrum, fungsi dia mengawal segala tindakan terkawal. Tindakan terkawal. Semua tindakan yang kita sedari, yang kita boleh kontrol, dikawal di bahagian cerebrum. Okey, sikit punya banyak dia punya bahagian-bahagian pada cerebrum ni yang mengawal aktiviti mental, ingatan, fikiran, pembelajaran, mengawal pertuturan, pendengaran, penglihatan, rasa, kawasan deria, kawasan motor dan macam lagi. Okey, jika kamu perhatikan struktur otak ni, keadaannya adalah berlipat-lipat di permukaan luar dia. Kenapa berlipat-lipat macam tu? Why? Okey, mengapa berlipat-lipat kawasan struktur luar otak? Kerana ada 2 sebab. Yang pertama, untuk menambahkan luas permukaan otak, dan bila luas permukaan otak dibawa pada sebab yang kedua, iaitu dapat menambahkan bilangan sel
neuron yang dapat menambahkan bilangan sel neuron atau saraf. Bilangan sel saraf. Sel saraf ni kita akan belajar selepas ni nanti topik yang seterusnya. Jadi untuk kali ini, kenal dulu struktur otak. Struktur otak. Yang ini yang kita sedang conteng-conteng sekarang ni adalah berkenaan dengan cerebrum. Fungsi cerebrum mengawal aktiviti yang boleh dikawal. Ya, mengawal aktiviti yang boleh dikawal. Okey. Lepas tu tadi kita ada seterusnya ialah kita patah balik. Kita ada tadi cerebrum. Kita dah pergi cerebrum, sekarang kita pergi cerebellum pula di this one. Cerebellum berada di bahagian bawah cerebrum. Saiz dia lebih kecil, ya, lebih kecil daripada cerebrum tu tadi. Okey, apa yang cerebellum boleh buat? Okey, cerebellum mengkoordinasi pengecutan otot untuk berlakunya pergerakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fungsi cerebellum adalah mengawal keseimbangan badan. Ya, mengawal keseimbangan badan. Jadi itulah dia fungsi encik cerebellum ini. Okey, seterusnya yang ketiga ni tadi ni ketiga adalah medula oblongata. Ya, medula oblongata dia kawal tindakan apa? Kawal tindakan yang kita tak sedar. Tindakan luar tulisan luar kawal. Okey, contoh tindakan luar kawal apa? Ya, tindakan luar kawal seperti kadar denyutan jantung. Boleh kawal tak? Hari ni aku nak denyut jantung aku berdenyut 70 kali je. Boleh kita kawal? Tak boleh. Jadi benda yang kita tak boleh dikawal, yang kita tak boleh kawal, dikawal oleh medula oblongata. Okey, selain daripada tu, proses peristalsis. Selain daripada tu, kadar pernafasan, tekanan darah, perubahan sel salur darah. Dan juga kita punya batuk, bersin, muntah, nak telan semua tu juga dikawal oleh medula oblongata. Ya. Jadi ingat, otak terbahagi kepada 3 bahagian utama. Pertama cerebrum yang paling besar, yang kedua cerebellum kecil sikit, yang ketiga medula oblongata. Cerebrum kawal tindakan terkawal. Cerebellum mengawal koordinasi pengecutan otot serta keseimbangan badan. Medula oblongata pula mengawal tindakan luar kawal. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, kita jumpa lagi next video dan saya harap dengan adanya video ini dapat membantu kamu menjawab soalan yang akan saya berikan tidak lama lagi. Okey, sehingga berjumpa lagi.